Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Baik, kita teruskan berselawat pagi ni, insyaAllah. Kita berselawat mudah-mudahan mudah-mudahan Allah bantu kita untuk terus meringankan apa saja cabaran emosi kita, apa juga keadaan emosi kita pagi ni. Jadi kita nak sama-sama belajar ini dengan Abang Adam, dengan Dr. Ania, dengan Bunda. Jadi kita dah niatkan lebih awal supaya hari ini semoga Allah lembutkan, lunakkan, mudahkan urusan kita, menghadam ilmu yang Allah ataupun yang akan Allah ilhamkan pagi ni buat kita semua. Baik, jadi kita nak mulakan juga pagi ni seperti biasa. Kita kita mulakan dengan pilihan hadis. Saya nak tengok hadis-hadis yang jarang saya baca. Okay, alright. Hadis muka surat 147. Siti Rokayah. Waalaikumsalam Siti Rokayah. Rakan-rakan di YouTube. Pagi ni saya bersidang ataupun bersidang, sensitif tu. Saya menyantuni rakan-rakan kita di YouTube. Siapa-siapa di Facebook tu jadi saya tengok juga. Tapi kalau kata nak memeriahkan di YouTube, why not? Sama je, rumah yang sama, pintu lain-lain. Jom. Dayang Nazrin Nawawi, waalaikumsalam. Terima kasih. InsyaAllah doa yang baik, Dayang. Jami Azma, welcome to PTS Booster. Welcome to the membership, ya. Masya Allah. Alright. 149, muka surat 149. Terima kasih semua dah dibuka, insyaAllah. Okay. Hadis nombor 59. Bismillahirrahmanirrahim. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sekiranya manusia mengetahui ganjaran yang diperolehi melalui azan dan saf pertama, dan mereka hanya mendapati melalui cabutan nama, maka pasti mereka akan membuat cabutan nama. Riwayat Bukhari. Maksudnya pentingnya kalau kata kita dapat tahu lepas dengar azan, menjawab azan dan merebut saf pertama. Kalau lah kita tahu manfaat dia punya fadilat, dia punya pahala tu, mesti kita berebut sampai buat cabutan nama. Tapi apakan lagi buat masa ini, ada lagi beberapa tempat belum lagi dapat kita solat secara jemaah di masjid ataupun di surau. Alright. Masya Allah. Masya Allah. Okay. Best je sebenarnya jadi umat Islam ni. Macam-macam Allah berikan. Okay, kita cuba tinjau buku surat 157 juga. Hadis riwayat Muslim. Bismillahirrahmanirrahim. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila terbit matahari pada setiap hari, contoh macam hari ni kan, terbit matahari setiap hari ni dah terbit lah sebenarnya kan, cuma kat sini mendung sikit, maka menjadi kewajipan setiap manusia memberi sedekah untuk setiap sendinya. Jadi wajib pula. Sedekah apa? Sedekah untuk setiap sendinya, kerana bersyukur di atas kesejahteraan sendi itu. Pertama. Kedua, berlaku adil, mendamaikan antara dua orang ialah sedekah. Katalah kita dapat tahu pagi ni adalah dua orang insan ataupun kawan kita, barangkali dalam WhatsApp group, barangkali dalam family members kita, ataupun yang dalam satu bumbung dengan kita, ataupun dalam pejabat kita, sedang ada situasi silaturahim. Berlaku adil lah, mendamaikan antara dua orang ialah sedekah. Kamu membantu seseorang sehingga dia dapat menunggang kenderaannya atau meletakkan barang-barangnya ke atas kenderaan ialah sedekah. Percakapan yang baik juga ialah sedekah. Setiap langkah yang diambil untuk pergi bersolat ialah sedekah, dan mengenepikan benda-benda yang menyakiti dari jalan juga sedekah. Masya Allah, hari ni banyak sangat peluang. Allah ni sayang sangat kita. Allah ni nak masukkan kita ke syurga ni. Macam-macam dah aktiviti yang Allah izinkan untuk kita buat, dan ia menjadi satu sedekah. Dan sedekah ni pahala dia lipat kali ganda, ya. Jadi sedekah tu bukan sekadar
duit wang ringgit saja. Betul tu, Dina dan juga Dayang. Dayang kata sedekah sendi dalam solat dua. You are exactly right. Tahniah. Zahra kata mendamaikan antara dua orang. Itu juga adalah sedekah. Jadi ada beberapa jenis sedekah ni. Saya ulang suara supaya kita ingat ya. Siapa boleh bantu saya catat? Boleh catat ataupun catit. Catat dan catit. Apa beza catat dan catit? Sekejap kita tanya. Sama je sebenarnya. Pertama adalah solat duha, itu sedekah ke atas diri kita ya. Tu pertama. Kedua, berlaku adil ataupun mendamaikan dua orang yang sedang renggang hubungannya, juga dikira sedekah. Itu kedua. Membantu orang hingga dapat menunggang kenderaannya. Barangkali kata kita ada orang datang rumah ke, ada orang budak Grab ke apa kan, nak kita bantu dia meletakkan barang-barangnya ke atas kenderaan, juga ialah sedekah. Jadi dia selesa nak naik kenderaan dia. Keempat, percakapan yang baik ialah sedekah. Cakap yang baik pun jadi sedekah, guys. Apa cakap yang baik tu tadi? KK, puji anak, puji isteri ke kejap lagi kan. Pujilah sesiapa bibik ke apa benda yang patut di tim kita kan. Okey, kita dah ready dengan buku, pen semua. Korang dah siap ke belum? Sekejap lagi Abang Adam akan muncul. Saya tunggu saja kemunculannya. Dr. Ania dah pun muncul. Assalamualaikum Dr. Ania. Waalaikumsalam Cik Talib. Saya nak tunggu Cik Talib habis baca hadis tu barulah nak masuk. Sangat hadis yang Masya Allah sangat baik ya. Allah sayang kat kita Dr. Ania ya. Betul. Satu hari agaknya Dr. Ania bertugas. Berapa ramai average Dr. Ania jumpa? Average-nya around Masya Allah, apa kat ini? 10. Subhanallah. Siapa yang bijaksana ni? Kita sedang bersidang. Okey Dr. Ania, average berapa ramai kita Dr. Ania jumpa? Around 10 lah. Sehari 10. Kalau Dr. Ania kerja, katalah saya ambil average Dr. Ania live pula. Dr. Ania bertugas katalah 20 hari, ada tak? Ataupun lebih Dr. Ania? Saya bertugas. Kalau nak ikutkan dari segi klinikal tu mungkin ada hari yang klinik kita buat dalam 6 hari seminggu. Tapi sebenarnya nak katakan bertugas ni pada saya memang akan bertugas hari-hari, sepanjang masa lah, hari-harian macam tu. Okey, kalau kata saya ambil average 30 hari, satu hari Dr. Ania jumpa 10 orang, sebulan Dr. Ania jumpa patient dia 300 orang. Boleh lah. 300 orang paling rendah lah ni. Tak termasuk jumpa team staff, tak jumpa rakan-rakan, family. Satu hari Allah bagi kita peluang pada macam Dr. Ania kan jumpa 300 orang. Dr. Ania cakap benda yang baik, doakan tu dah sedekah. Sebulan Dr. Ania boleh bersedekah 300 kepada 300 orang. Subhanallah. Betul. Orang lain kena cari tabung. Berniat lah. Betul kalau Dr. kita Ania, niat kan. Betul Dr. Ania. Dan Dr. Ania bayangkan macam kami nak keluar jumpa orang satu hari tak boleh nak cik tabung derma pun sekarang dah agak mencabar kecuali online. Dan Dr. Ania, Allah angkat darjat, beri peluang jumpa seramai-ramai umat setiap hari. Kan itu juga merupakan sedekah. Dan rupanya Dr. Ania, dalam satu hadis, sehari Dr. Ania boleh dipayungi oleh 70,000 malaikat. Sebab apa? Pada mereka yang pergi menziarah orang yang tak sihat, orang yang sakit, Allah akan kirimkan 70,000 malaikat berpagi-pagian hinggalah diselesaikan. Maksudnya dengan ubah niat je Dr. Ania. Pergi, saya satu nak bertugas, lepas tu saya nak ziarah orang yang tak sihat. Walaupun istilahnya dia datang jumpa Dr. Ania, tapi Dr. Ania ziarah dia, cek dia. 70,000 malaikat Dr. Ania. Subhanallah. Allah angkat darjat doktor. Jadi pada sahabat-sahabat kita mana anak nak jadi doktor, galakkan. Allah ni sayang kat kita. Macam-macam Allah nak bagi kat kita. Itulah ni apa style dia orang buat macam ni. Cantik betul. Pijak siapa yang buat ni Tania. Dia jadi macam nampak bersidang. Sekejap Dr. Ania duduk kat sebelah saya meeting. Macam ada persidangan. Tapi saya tak dapat tengok pula macam tu. Semalam dia orang test. Ada test macam best kan. Macam best. Dapat tengok bersidang tadi. Abang Adam tak muncul. Jadi tuan penasihat kita Bonda tak muncul juga lagi. Nanti dia orang datang meeting. Kita meeting, kita discuss dulu. Wow, kita bersidang. Wow. Okey, baik. Dr. Ania. Saya nak cakap pasal Cik Talib kata 70,000 malaikat tu, dia bukan sahaja bagi doktor, termasuk juga nurse,
orang yang admin kerani yang dekat dalam hospital. So kita kena tanamkan niat tu untuk ingat yang ini adalah kita nak bantu, kita menziarahi orang yang 70,000 malaikat mendoakan kita. Masa saya houseman dulu, memang akan ada hari yang Allah rasa penat sangat. Jadi bila saya nak pergi, ialah bonda akan nampak saya macam penat ke nak cari mangsa keadaan kan. Jadi waktu tu bonda pun cakap dengan saya, Nia, two things you must never say. Satu, you are tired. Number two, you are sick. So I pun waktu tu I pun okay, oh betul-betul I cannot say. Apa-apa pun cara saya akan cari cara supaya tak jadi mangsa keadaan macam tu kan. So and she reminded me pasal 70,000 malaikat. Dan bila nak pergi kerja ke, even sekarang ni pun saya akan niat, ya Allah, nak jumpa orang yang sakit kan. Masya Allah. Jadi Dr. Ania tak adalah wujud macam saya tukang buat kopi je, hari-hari kena buat kopi dekat Iconic. Saya staff frontliner je. Saya customer service hari-hari kena marah dengan orang. Contohlah kan. Walhal hakikatnya Allah beri sama peluang untuk dapat peluang untuk dipayungi ataupun diiringi oleh 70,000 malaikat tu. Tak kira awak doktor ke, awak dekat buat kopi ke, frontliner, kalau faham ilmunya, that's why kita kena tambah ilmu. That's why kalau kita faham ilmunya, Masya Allah, semua orang Allah berikan sama peluang, sama banyak. Jadi hari ni kita reset balik. Kita reset balik minda kita ni, ayat reset minda lama tak dengar. Reset minda balik, ni semua adalah misi-misi yang bonda telah jalankan, pasakkan dalam diri kita. Jadi Dr. Ania, jadi kalau dulu kita cakap aku yelah mangsa keadaan aku kerja macam ni je, biasa-biasa ala kerja aku behind the scene je kan, tak adalah apa semua ni semua berlaku. Itulah orang inaya aku lah, orang nak sabotaj aku lah. So jadi ayat-ayat tu semua kita faham, bentuk ia berlaku. Tapi sampai bila kita nak main biola sedih ni, sampai bila kita nak gesik biola kesedihan ni, nak bagi orang dengar, orang datang jumpa, apa khabar Talib, main biola sedih tu kan. 10 kali orang jumpa pun lama-lama orang pun bosan muzik tu. Orang nak juga muzik pop, dance, ballad kan. Jadi Dr. Ania, hari ni kita nak belajar dengan Dr. Ania, Badam, bonda sendiri. Aku bukan lagi mangsa keadaan. Okeylah, kita faham. Bonda selalu cakap mangsa keadaan tu macam ni. Dr. Ania, hari ni kita nak belajar transition. Transformation tu. Macam mana saya daripada jadi mangsa keadaan, saya nak start dengan apa? Adakah terus tiba-tiba tukar mindset? Tak semua orang boleh ubah macam tu. Contoh macam Dr. Ania dengan bonda tadi. Of course, bila kena tegur tu, dia rasa macam dia macam kena gasak sikit kan. Lepas tu macam, dia baru berubah. Betul tak Dr. Ania? Mungkin Dr. Ania boleh ajar sikit macam mana proses yang Dr. Ania buat untuk mula berubah step by step supaya terus jadi satu rutin kehidupan. Silakan Dr. Ania. Alright, bismillahirrahmanirrahim. First of all, saya suka sangat pagi tadi bila Encik Talib ceritakan, you voice out you punya gratitude, apa yang you bersyukur, dan dalam masa yang sama Encik Talib juga sebut apa yang you rasa tak best perasaan tu. Sebab kita bila kita nak berubah daripada menjadi mangsa keadaan kepada orang yang empowered, penting untuk kita acknowledge kita punya perasaan yang tak best tu. Sebab memang dialah macam tak jadi normal lah kalau kita nak rasa sedih ke, kita rasa marah ke, kita rasa sakit hati. Of course, all of that is still kita punya makhluk. Allah punya makhluk, all this perasaan. So first memang saya akui memang kita kena acknowledge perasaan yang tak best tu. Kita acknowledge, maknanya kita beri tumpuan yang ada perasaan tak best tu, baru kita boleh shift daripada mangsa keadaan kepada rasa empowerment. Lama-lama kita akan menjadi dia jadi habit, jadi second nature. So saya kalau nak cerita ni, saya suka cerita kisah saya macam mana saya hadapi nak shift daripada memang rasa macam mangsa keadaan, ya Allah kenapa, why me, nak shift kepada why not me, yeah. So seperti yang saya pernah sharekan sebelum ni, pada tahun pada raya Aidilfitri tahun ni, saya sekeluarga didiagnose dengan jangkitan COVID, termasuklah saya, husband saya, ibu mertua, sampai baby pun kena juga. So memang saya akui waktu first kena tu, saya rasa macam sedih sangat. Saya tertanya-tanya macam, ya Allah, where did I fail? Sebab SOP dah jaga dah.
Lepas tu saya kalau pergi kerja memang dah jaga pakai mask, pakai shield in between patient kita, lap, slit lamp nak pastikan tak berlaku jangkitan kuman. Kemudian dekat rumah kalau orang nak datang rumah nak hantar delivery tu lap, sanitize. Lepas tu kalau pergi beli barang dekat Jaya Grocer tu, balik tu lap lagi dengan Dettol. So dari segi ilmu manusia ni kita tengok dah buat dah sehabis boleh dah. Tapi Allah nak takdirkan kena juga COVID. Kemudian bila dah dapat tahu, kita pun nak tahu juga dari mana dapat COVID ni kan. So kita orang pun alhamdulillah ada CCTV dan saya dapat tahu kenapa kita orang nak test untuk COVID tu sebab masa hari raya tu saya Encik Adam rasa tak sihat. So lepas tu saya pun tak sihat, and then we got to know that ada seorang relatif yang datang ke rumah kami seminggu sebelum raya tu untuk hantar barang, dia memang positif COVID. Jadi kami pun pergi untuk test tu dengan niat untuk nak buktikan okey bukan COVID. On the way balik dalam kereta tu memang dapat terus SMS kata your test was positive. I macam ya Allah subhanallah. So in summary bila dah dapat tahu ada COVID positif tu, memang bila tengok CCTV tu then baru nampak, oh ya Allah subhanallah, rupanya relative yang datang tu dia tak pakai mask masa dia datang tu. Dia pakai tapi dia letak dekat dagu. Mask tu dia letak dekat dagu. Lepas tu ada bersentuhan dengan ibu mertua saya, ada pegang baby saya, ada pegang anak saya. So waktu tu Cik Talib memang saya rasa macam ya Allah marah sangat tahu. Saya rasa macam Faham. saya sampai cakap dengan Abah Adam. Saya cakap, you know what, saya, if anything happens to our family, I will live my life feeling very bitter and very angry. Allahu And then, Akbar. Faham. It's so, true, Dr. Ania, it's true sebab macam mak saya 4 hari, 5 hari yang lalu dah confirm positif COVID. Oh Allah. Kan? Jadi perasaan yang Dr. Ania cakap tu dah hadir dah hari tu. Dia datang dah. Dia berkampung. Dia datang dengan pompang, rebang, ui, sehari tu rasa macam mulalah dia ada of course lah dia ada insiden-insiden yang kita kalau track, oh due to this, so my mom dah kena. So kita kan, dia lah daripada jauh, dia dah berumur dengan kita tahu dia ada risiko tinggi. Kita cakap, okay mak, kita call sehari tu 2 kali 3 kali, mak make sure yang ni siapa datang ke rumah, kita dengar ada suara, mak siapa datang ke rumah tu, kita pun bebek pompang. Yelah, kita cuba tapi Allah tak izinkan. Jadi ketika itu kita tak boleh tipu diri kita, Dr. Ania. Saya tak boleh tipu diri saya. Saya memang marah. Saya memang marah. Saya kata apa ni? Tolonglah you. Macam tu lah. Tapi itulah. Jadi sambung cerita Dr. Ania, saya faham. I understand what you're saying. Betul. Saya dah rasa dah itu. Memang rasa sakit hati sangat. Dan Abah Adam cakap dengan saya, you know what, you think it's worth it? Dan saya fikir betul juga. So waktu tu saya pun okay, tak pergi ambil masa. Saya sampai text bonda, saya cakap, you know what, I'm not there yet. Sebab I rasa macam geram kan. Lepas tu, tapi bila dah lepas dalam 1 hari saya dah dapat macam ya Allah, bila saya fikir balik, bila saya cakap dengan pembantu saya, bibik saya pun cakap, ibu, dari Allah penyakit dia datang, dari Allah juga kita minta. Jadi saya pun fikir, oh, betul lah, who am I to ni nak macam melawan takdir. Memang Allah dah takdirkan, memang kita akan kena juga kan. So ketika itu saya pun dah mula redha, dan saya pun nak start untuk cari cara how can I empower this situation ni, sebab saya tak nak jadi mangsa keadaan. Bila saya jadi mangsa keadaan, saya mengharapkan orang tu telefon dan bagi tahu, call saya, minta maaf lah datang rumah tak pakai mask semua tu. And then I ask myself, even if orang tu telefon saya minta maaf, dia tak akan reverse keadaan tu, tetap sama juga. So dia minta maaf ke tak minta maaf, it doesn't matter. So that's the first step. And then number 2, saya mula mencari macam mana saya nak make this situation into a good situation. Tapi saya selalu daripada medical school, saya always remember this quote, when life hands you lemon, you make lemonade out of it. So I told myself, you know what, I'm going to make a sweet lemonade. Macam mana saya nak tengok keadaan ni keluar daripada COVID situation ni, membuatkan kita orang lagi kuat. So yang ada one moment yang saya rasa macam nak down, memang sangat down, was bila Abang Adam I tak rasa call ambulance untuk take him away. So at that point, again rasa mangsa keadaan balik. Mula-mula dah rasa okay, bila dapat terima tu saya pun fikir tak apa, this time I will see it as our family together. 14 hari kita sama-sama dalam rumah, kita masak best, kita enjoy tengok movie dan sebagainya kan. Tapi bila Abang Adam punya keadaan semakin tak best, semakin kira-kira merosot lah,
I had to call the ambulance. Dan waktu tu saya ingat bila saya naik tangga tu saya ada rasa macam apalah nak jadi, mungkin I'm not going to see him again, I'm not going to anak-anak ni macam mana semua kan. So waktu tu saya pun saya zikir, saya notice apa tahu, bila kita bercakap dengan manusia, nak SMS, nak bagi tahu orang, you know what, guess what, my husband dah ambulance dah ambil ni semua, benda tu jadi benda lagi penat tahu. So saya pun, you know what, saya just bentang tikar sejadah, saya doa pada Allah, and I found this, you know what, I can do this. InsyaAllah there's a reason why Allah bagi saya this situation. Sebab sebagai ibu, saya yakin yang insyaAllah Allah ada dengan saya, walau macam mana pun saya boleh make this an empowered situation. So rather than saya tengok that situation of Abang Adam diambil oleh ambulance, I told myself, you know what, I called an ambulance sebab saya nak bantu dia. Daripada everything is on my head, I nak kena check SpO2 dia macam mana, breathing dia okey ke tidak. Tapi saya dah ambulance sampai, insyaAllah he'll be in a better place. Yang I have that one worry that I don't have to worry, where I can focus on monitor anak-anak saya, monitor diri saya, dan juga monitor sampai kakak ipar yang duduk dengan saya waktu tu. So that's how I change that situation. And penting juga untuk kita build relationship tu dengan Allah. Sebab saya yakin dalam apa situasi yang pernah saya lalui pun, bila masa nak jadi mangsa keadaan ni, bila saya yakin yang Allah bersama saya rasa kuat. Macam Cik Talib cakap tadi kan, untung kita jadi orang Islam ni. Sebab kita punya pegangan dengan Allah tu kalau kuat, memang rasa macam insyaAllah everything will be okay. Betul. Exactly. Dan rakan-rakan di Facebook Bonda juga ya. Harni Ismail kata subhanallah sebab Dr. Ania wanita hebat. Siapa lagi? Tuan Syarul bergabar. Latifah. Okey. Farah Wahida Maria. Kita ada rakan kita pada Rus Sudarnut dari Singapura. Selamat pagi dia katakan. Nur Haizan, baik syukur alhamdulillah. Saya sangat yakin kalau dulu kita dengar cerita dijangkiti COVID dan sebagainya, very rare. Now it's in our circle. Even dalam ni Abang Adam dan juga Dr. Ania adalah the survivor. Orang dah rasa sendiri kan. Macam mana Allah turunkan kasih sayangnya berbentuk ujian ya. Kalau kita tengok pasal sakit, kurang sihat dan sebagainya, saya teringat kisah Nabi Ayub lah ya. Cukup baiknya Nabi Ayub ni diuji. Dia diuji bukan sebab dia degil, sebab dia ni terlalu baik. Allah kata, Allah siap buat pengumuman ni. Allah announce dekat langit. Tengok hamba ku ini, dia adalah seorang hamba yang sangat suka bersyukur. Sampai iblis jealous. Punyalah syaitan, boleh tak? Punyalah syaitan iblis. Macam itulah, punyalah dia geram. Sampai dia kata, bagilah aku test dia. Sebab Allah confident. Jadi setengah orang daripada kita ni, kita diuji ni sebab apa? Allah, bukan kita mangsa sebab Allah sayang. Kalau kita dapat tukar sikit point of view kita tu, macam itulah. Jadi sebelum kita bersama dengan Abang Adam, saya nak bersama dengan Bonda dulu. Sebagai Bonda dulu. Dan Bonda. Ya. Jadi Bonda, kita pun tahu macam Bonda kan, of course sebagai seorang ibu macam Talib risau mak sekarang COVID. Okay. Tapi sebab ibu dia punya risau tu mungkin kali 10 lah. Bagaimana Bonda boleh cool, bangun pagi, live, cari ilmu lagi kan. Of course Talib yakin Bonda ni macam mana sayangnya ke anak-anak tu, Allah je yang tahu. Hanya kalau katalah doa tu boleh terbentuk dalam bentuk bubble, mesti kat rumah Bonda tu keluar bubble belum naik ke atas tu berlambak-lambak. So macam mana Bonda handle that kind of situation? Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bismillahi tawakkaltu ala Allah wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghith. Aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Okey, pertama Bonda nak kata semua pemberian Allah. Hadza min fadli Rabbi. Tidak ada manusia yang kuat, yang bagus macam mana, semua Allah beri kekuatan. So bila benda tu berlaku, macam Ania katalah, macam Adam, kita orang ni sangat align expectation. Apa-apa Allah dulu. We always focus on Allah. So kita yakin we can go through this together. Dan Allah izinkan sebab kita ada foundation. Hidup manusia ni bangunan macam mana nak jatuh pun kalau foundation kuat, insya-Allah. Dan apakah foundation kita? Foundation kita ialah tauhid,
kenal diri, kenal Allah, beriman kepada Allah, beriman pada hari kiamat. Dan bila kita beriman pada qada dan qadar Allah, rukun iman kita, itulah maka kita hasbunallahu wa ni'mal wakil. Serah. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. So boleh dengar perkongsian Ania Adam. So tahniah, syukurlah. Tapi now the thing is not about us, about me. Tapi bonda biasalah nak berilah ilmu-ilmu mahal, wisdom yang bonda rasa kalau kita nak tengok kita punya respon jadi mangsa atau tidak yang dia orang akan discuss dengan secara lebih detail, bonda nak bagikan manusia ni kepada 4 golongan. Okey, bersedia ambil kertas semua. Ambil kertas semua, bonda nak sebut ni, dan bila Adam dan Aniah terangkan, then you see, oh patut pun. Okay, so I will see whether boleh bonda share screen atau tidak. Oh tak boleh sharing, tak apalah. Okay, tak apa. Okay, kita ada 4. Bonda share apa tu? Bonda share apa tu? Bonda biasalah, bonda nak buat cube. nak Mungkin draw cube tu. Cube. Kalau Syami boleh ablekan saya. So every time kalau bonda live, please allow me to share screen ya. Itu syarat. Okay. Okay, tak apa, sambil-sambil tu kalau kata ni, Talib cuba draw kat sini, kita cuba share. Okay, boleh. Draw sekarang. Okay, draw sekarang. Buat 4 straw, 4 kolom. Yang vertical, 4 kolom. 4 kolom vertical. Once you get this, then you know where you are. And nothing in life yang bagus kalau kita okay tak apa. Kita buat vertical arrow. Badan sihat. Yes, badan sihat. Badan sihat. Sekejap, badan sihat. Saya nak tukar view. Konon blur tu lah. Sekejap. Okay, badan sihat. Horizontal, hati sihat. Badan ni hati Badan dan hati sihat. Ini badan. All of you don't. Every day you all tengok ini saja. Don't do anything else. Sebelum buat apa-apa, tengok. Okay, boleh. Dah boleh share screen rupanya. Okay, wonderful. Okay, thank you very much. Thank you, Syami. Perfecto. Marvelous. Fantastic. 17,000 star untuk awak. Kau cari sendirilah kat mana star tu ya. Aku sebut je. Okay, tapi tak apa macam mana. Tak apa, it's okay. Okay, Talib. Now, badan sihat. Horizontal. Okay, ke atas badan sihat. Ke kanan hati sihat. Okay. Buat square, cube kehidupan macam kita kehidupan. Talib buat. Okay, baik. Sekejap, ambil pen lain. Okay. Selalunya cuba tengok yang atas kiri. Orang ni badan sihat. Boleh. Badan sihat. Ya, betul, tepat. Badan sihat. Atas badan kiri. Sihat, atas. Hati sakit. Okay. Hati sakit dekat sini. Yes. Sini. No. Hati sakit is on the left. Upper left. Badan ya. Okey. Baik. Ni semakin sihat. Okey, badan semakin sihat tapi hati dia sakit. Apa manusia macam ni? Macam sekarang you all, kalau kita semua jaga kesihatan, pergi vaccination, tetapi ada penyakit hati. Apa dia? Syirik, ujub, riak, sombong, dengki, semua tu. Okey, baik. Sebab ini yang bonda nak kata, orang macam ni sebenarnya virus yang lagi bahaya per COVID ialah virus hati. Inilah orang macam ni. Dan Talib, orang macam ni kalau badan dia sihat, selamat di dunia tapi tak selamat di akhirat. Selamat di dunia tapi tak selamat di akhirat. Tak best kan? Tak nak macam ni. Okay. Sebab dunia 2 minit setengah je bonda. Betul, baik. Yang belah kanan bawah. Kanan bawah, badan sakit, kena COVID macam Ania, Adam, tapi hati sihat, syukur. Badan sakit, hati sihat. Sini. Syukur. Ya, belah bawah kanan. Sini. Betul. Yes, tepat. Okay. Baik, itu adalah macam Adam dengan Ania lah. Bila dia kena sakit, Ania kata dia ambil tikar semayang, instead of dia pergi nak beritahu orang, tolong you all, my husband, what's going to happen, disastering society punya behaviour, tak. Dia terus bercakap dengan Allah dan berdoa. Bonda pun macam tu, sebelum dia 7am, tak tahu you all tolong doakan. Bonda ada anything to you all. Bonda dengan Allah je. Sebab bergantung pada Allah. Ini benar hati sihat, hati yang tidak ada syirik. Syirik ni kita bergantung pada selain daripada Allah. Okay? Kita tidak mencari alasan jadi mangsa. So orang macam ni, insya-Allah di dunia dia sakit, tetapi di akhirat dia selamat. Mungkin mati syahid kalau mati.
So kalau kita sakit, yang kena risau tu kenapa tadi? Orang takut mati pasal apa? Tak bersedia. Betul tak? Yang takut mati tu kenapa? Kan mati tu rehat. Kalau hidup ni kena sedekah, kena macam-macam lah, kena jaga nafsu syaitan lawan. Sebab mati syaitan tak ada dah tadi. Masa hidup Betul. syaitan ada. Jadi kalau bonda tak sabar nak lari pada syaitan, tak tahan syaitan jahat sangat. Kan? So kalau kita lawan dia, dapat husnul khotimah. Wow, taman syurga, relax kat business lounge. Sebab itulah aktiviti 7am kita sebenarnya hati tu. Yes. Baik. Sekarang talik nak yang mana dulu? Yang bawah kiri ke yang atas kanan? Bawah dulu. Save the best for the last. Okay. So sakit, orang macam ni hati, badan sakit. Orang dia dah lah kena COVID, dah lah kena macam kanser atau sebagainya, tapi merungut, menyalahkan orang, mengeluh, menyumpah, why me, why me, why me. Orang macam ni merana di dunia, merana di akhirat. Habis. Sia-sia hidup. Masya Allah, Masya Allah. Na'udzubillah. Na'udzubillah. So kita nak bawa semua orang. Sekarang tali ambil arrow daripada bawah kiri terus naik ke atas. Yang belah kiri terus ke sana. Terus ke sana. So tali tengok. Orang yang badan cross dia. Yes. Sini. Yes. Yang sana ke sana. So bayangkan orang yang hati dia sihat, badan dia sihat, subhanallah, syurga dunia tadi. Di dunia dia bahagia, di akhirat dia bahagia. Tak nak ke macam ni? Sebab itu, kalau kita, apa-apa you do, bonda kata, it's not what you get or what happened to you, but who you are becoming. Your becoming ialah menyaksikan Allah, mengesakan Allah. Kalau aktiviti you all tidak mengadakan ini, sebab itu sekarang ni banyak orang buat psikoterapi lah, macam-macam nak healing orang. Talik, pernah tak jumpa orang, di healing tak jadi-jadi, kenapa? Sebab spiritually tidak bersih, hati tidak bersih. So jangan nak heal orang kalau hati pun tak bersih. Sebab tu kita pergi ke orang alim, dia baca air sikit terus baik. Kita baca berapa kali Fatihah tak baik-baik. Betul? Itu bonda cakap tu. Faham dah. So jadi bonda, dalam meningkatkan arrow ni, inilah proses majlis ilmu, rawatan hati, rawatan jiwa kan. Of course kita tiba-tiba daripada sini nak turun melompat, mestilah ada proses bunda. Buang dulu kekotoran, buang dulu keladak yang bunda selalu ajar dan sebagainya kan. Naik atas dulu tadi, siapkan badan dulu. Lepas tu ataupun ni saya atas badan dulu, badan dulu sihat. Ikhtiar lah, supplement, makanan sihat. Lepas tu ke sini pula. Kanan, baik. Baik, faham. Ataupun talib daripada bawah kiri tu ke kanan, bersihkan jiwa. Sebab tu boleh kata taubat sebelum cari obat. Bila sakit, taubat, merawat hati. Pada bonda, kalau bonda ambil pendekatan ke kanan dulu, bawa ke atas. Sebab sini dulu, hati dulu. Ya, rawat hati dulu. Bukan 90% isu hati. Ada makan cerita nanti unconscious. InsyaAllah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan KP, Kipmah ada share bahawasanya kita akan adakan seminar percuma, bonus seminar percuma buat subscribers Prof Muhayya TV. Kalau sama-sama achieve, maksudnya sekarang dah ada 76,000 subscribers. Kalau hit 100,000, kita buat. Yes. Secara percuma kita buat all out, kita buat. Bonda go deep on this structure. Percuma untuk semua. Sampai kepada upper and right. Baik. Alhamdulillah. Baik. Itu akan berlangsung bilanya Prof Muhayya TV subscribers hit 100,000, kita celebrate dengan majlis ilmu ya, insya-Allah. Jadi pada anak-anak muda yang ada yang menonton di Facebook dan sebagainya, boleh kejap lagi lepas je live ni pergi ke Prof Muhayya TV, subscribe, insya-Allah hit 100,000, kita celebrate dengan majlis ilmu. Syukur alhamdulillah. Jadi kita nak bersama Abang Adam. Kalau kita tengok pada list ni, saya sangat yakin Abang Adam akan kata orang tu melengkapkan lagi kuadran yang bonda beri ni. Sebab apa? Abang Adam dia ada coach. Dia tahu, dia sembang dengan kau sikit je, dia tahu ni ikan jantan, ikan betina. Orang kata sekilas air di laut, sekilas ikan dalam air, aku tahu jantan dan betinanya. Jangan main-main cik. Dan sebab apa? Saya kata apa tahu? Sebab Abang Adam ni dia well trained. Dia berlatih, dia praktis dan dia amalkan. Bukan macam saya. Mungkin saya dengar tapi saya tak amalkan. Jadi ilmu tu tak melekat. Dia duduk macam tu je, angin tiup je dah mana-mana berguguran. Okay, jadi hari ni Abang Adam, kita minta bantuan dengan Abang Adam, bantu kita sama-sama dalam hari ni dalam majlis ilmu.
Kalau macam Dr. Ania tadi dah mulakan satu situasi yang sangat betul. Kita ni manusia Badam, saya tak boleh tipu diri saya. Mana mungkin saya kata saya sedih tapi I'm okay. Tapi biji mata berkaca, muka ketat, kan? Tak payah nak sembang kari lah. Kalau dulu mungkin saya cuba tapi hari ni saya menghormati emosi saya. Saya menyantui emosi kan. Kalau saya rasa tak okey, saya akan bagi tahu tapi saya akan cuba bagi tahu dengan sebaik mungkin supaya silaturahim itu terjaga. Just bagi tahu dia tanpa nak sedar saya sebenarnya saya sedih. Saya sedih sebenarnya tapi saya tengah pujuk hati saya, bagi saya masa sikit. Normally saya akan bagi tahu macam tu. Saya tahu okey sekejap, I'm not in good mood, minta maaf. Bagi saya masa sikit je, bagi saya nak pujuk diri saya. Sekejap je, I'm going to be fine. Biasanya saya akan cakap macam tu dekat family, dekat rakan-rakan kan. Kalau tersentak tu, kalau macam kakak saya tiba tersentak saya akan senyap dan saya betul kejap tengah nak okeykan sikit. Jadi dia orang faham lah. Abadam, adakah itu cara terbaik ataupun macam mana? Bismillahirrahmanirrahim. Apa khabar Talib? Cantik baju kau. Kita majlis special lagi ni, tetamu-tamu. Seluar jangan tengoklah, baju je. Seluar jahanam. Jangan lupa share nanti buat apa nanti ya, Masya Allah. Okay, Talib. So, Abadam sangat macam sangat kagum lah dengan Bonda punya sharing tadi tentang the concept of Islam and hati, and she's speaking very in-depth punya konsep how to be berpaut dengan Allah dan sebagainya kan. Dan sebenarnya Abadam sharing jugalah benda ni kan tentang agama. Talib setuju tak agama dengan spiritual ada benda yang berbeza? Agama dan spiritual berbeza. Contoh macam ni, kalau kata roh, haiwan barangkali diberi roh, mungkin. Tapi keimanan dia macam mana? Mungkin pahaman saya Abadam ya. Abadam. Okay. Itulah saya macam mana. Ya, sebab Abadam sangat kagum lah dengan apa yang Bonda sharing tadi tu kan, especially when she talk about connection with Allah dan sebagainya. And Abadam cakap ni sebab Abadam juga mempunyai peralihan daripada being a non-Muslim, ya. But I felt connected. Maksudnya I felt spiritually strong. Maksudnya life is good, cuma tak nampak akhirat. Being a non-Muslim masa tu kan. And bila kita dah jadi Islam pula, Abadam nampak my first, I think maybe 3 to 4 years, Abadam fokus on rukun Islam, rukun iman, understanding in depth kan. And then nak dapat ke level spiritual yang sangat tinggi dalam Islam pun, dia memerlukan banyak wisdom tau, ataupun orang kata jatuh hidup, pengalaman. Yang itu yang Abadam suka 10, 70, 20 tu. Okay. 70 kau jatuh tergolek-golek, kau bangun balik, lepas tu kau ambil udara sikit, kau ambil zikir sikit, dan you belajar lagi. Yeah. Itulah yang baiknya untuk kita melihat pengalaman orang yang lebih berusia dari segi ilmu dunia dan juga ilmu akhirat. Betul tak? Betul, setuju sangat-sangat. So I think kepada yang tengah mendengar ni, Abadam sharing ni sebab some of us like what Dr. Ania also shared can relate to her, and mungkin ada yang takkan faham langsung tau. Yeah, you know why? Because there's a two concept yang Abadam nampak kat sini. Satu berpaut pada pencipta, satu berpaut pada makhluk. Yang kepada pencipta tu, it's a journey tau. Sebab kita tak nampak. Macam anak-anak kan, kita cakap dengan Allah, mereka tak nampak. Apa yang mereka nampak? Ibu. Apa yang mereka nampak? Ayah. Apa yang mereka nampak? Adik-beradik. Jadi mereka cepat mendapat impact daripada all this interaction dengan manusia. Kan Talib kan? Jadi jadi I think when we talking about victim mentality ni, kita ni memang takkan lari daripada jadi victim mentality lah. Even dari segi orang yang mempunyai ilmu minda dan juga ilmu emosi macam Abadam ni sekarang tengah berjihad untuk mendidik manusia tentang emosi dulu. And you know how I apply this, Talib kan? Contohnya macam kalau Abadam interview pun, Abadam akan nampak tau, Masya Allah, ini memang mangsa keadaan yang sangat dahsyat. Walaupun mempunyai contohnya akademik yang sangat bagus, tetapi kan sustainability, kelangsungan seseorang tu berjaya dalam pekerjaan ke apa-apa, dia bergantung tentang dia punya kekuatan spiritual tu untuk berpaut pada Allah ke manusia. Walaupun dia bijak laksana, walaupun dia datang dengan 11A, 12A, mempunyai ACCA, mempunyai apa-apa je lah ilmu-ilmu kan, tetapi dia senang jatuh kalau tak mempunyai kekuatan untuk berpaut pada pencipta.
Betul. And I'm speaking from my own experience. Kan Dr. Ania dah cakap dah, COVID, abang pun dah go through COVID tu, banyak abang dapat ibrah. And baru-baru ni pun, contohnya ada trigger macam we recently had, apa orang kata, electrical issues kat rumah, you know, and then electrical issue ni pula happen so often and sampai my mom become so takut, you know, because tak ada electric and anak-anak pun rasa macam tak selamat, you know, and we talking about electric ni, dia lah satu keadaan yang boleh membahayakan kan. So mulalah ada trigger sebab you know it involve emotional. Right? Emotional tentang risau, emotional tentang fear, emotional. Thank God sebagai orang yang mempunyai ilmu tentang datangnya trigger emosi ni, kita tahu nak buat macam mana. So kepada sahabat yang tengah mendengar ni, the moment you bercakap tentang victim mentality, it berpunca daripada emosi yang mempunyai takut, mempunyai kesedihan ataupun marah yang mana senang untuk kita melabelkan orang lain punya kesalahan. Dalam contohnya macam isu yang elektrik ni, it's easy for me to feel like, ya Allah, kontraktor aku ni memang bangang lah. Isn't it? Yeah. If you're talking about it, ya Allah, how can this thing happen to my house? You know, why do I even put my trust kepada makhluk yang bernama kontraktor ni yang membuat elektrik? Contoh, I'm just giving example. So it immediately, but if you imagine, if I'm sitting in that issue for so long, jadi abang akan menjadi penat, abang akan menyebabkan orang lain penat. Dan kitaran untuk menjadi victim mentality tak akan berakhir sampai mampus, sampai mati orang kata. Abang guna sebab tadi cakap Latifah abang nak teringat cerita Madu 3 tu. Madu 3. Ada dia guna perkataan mampus. So anyway, this kitaran ni have to stop lah sebab kita akan menyebabkan diri kita penat. Kita akan menyebabkan orang sekeliling kita penat sebab kita menyalahkan orang lain. Walhal semua datang dengan izin Allah. Jadi emosi kita tu kita transfer pada orang lain. Energi emosi kita transfer pada orang lain. Kita tak padam. Emosi ni satu perkara yang lebih dahsyat daripada orang kata magnet tau. You know magnet kalau negatif macam mana? Positif positif macam mana? Untuk kita, sebab kita ni ada roh. Dan roh kita ni kalau macam Bonda selalu cakap pasal hati qalbun salim dan sebagainya kan, orang akan dapat rasa tau Talib. Jadi dari segi contohnya macam situasi elektrik tu, you imagine if I continue to focus on the problem and blaming other people or because the contractor, of course it happens to us. Sebab as a manusia kita mempunyai emotional trigger. Jadi Abadan cakap ni, setiap hari kehidupan kita memang akan ada trigger yang menyebabkan kita nak menyalahkan orang. Faham. The question is that for me, I yang minta kontrak tu datang. Why do I blame the contract? Sebab apa yang orang tu buat datang izin Allah juga contohnya. Baik, betul. So ada pengajaran yang harus didapat. Ada pengajaran dan situasi ni yang kita harus cari ibrah lah. Contohnya maybe the next time I'm being more careful ke, you know, maybe I jadi orang lebih bijak ke tentang bidang yang Abadan tak tahu ke, you know. So few things that Abadan nak cakap lah. Bila kita menjadi mangsa keadaan, secara otomatisnya kita telah pun menyebabkan kita kehilangan power tau. Kita kehilangan power yang mana kita memberi power itu pada makhluk lain yang memang bukan power mereka pun. So bila kita memberi power mereka dari segi emosi negatif tu, kita akan jadi penat tau. Sebab kita punya badan ni, the mind, the body and the soul, dia sangat connected. Ya. So the mind, kita dah mula ada thoughts negatif tentang orang. Contohlah dalam situasi ni, dalam contohnya situasi Dr. Ania tadi tentang family members yang tak pakai mask contohnya. Am I right? Dalam situasi ni, Abang kata, elektrik tu somebody because he's human being. Contohnya. So your mind is already having negative thought. Kita punya mind dah mengeluarkan thoughts negatif. Jadi emosi kita akan react, iaitu mengeluarkan perasaan marah, perasaan takut, perasaan sedih dan sebagainya. Dan at the end of the day, kita sebagai manusia, kita pun akan kehilangan kita punya kekuatan diri tau. Sebab emosi kita sepatutnya membuatkan kita lebih kuat. Contohnya Abang pernah cakap emosi motivasi. So opposite of motivasi ialah dimotivasi.
dimotivasi ataupun lebih worse jadi depressed, jadi marah dan sebagainya kan. Jadi jadi kat sini please have kesedaran bila berlakunya sesuatu macam Bonda cakap, macam Dr. Tan cakap, kita berpaut pada Allah dulu. Mesti ada satu yang Allah nak tunjuk dalam situasi tersebut. Dan kepada yang mendengar ni, dia ada Abadam ada beberapa perkara yang Abadam nampak yang menyebabkan kita ni suka duduk dekat victim mentality, iaitu satunya untuk mencari attention. Mencari attention ataupun validation from someone, and it's kita pun satu. Kedua, kita nak mengelakkan untuk mengambil tanggungjawab 100%. Dan Abang pernah cakap sebelum ni, bila kita memberi tanggungjawab pada orang lain, kita hilang power tu kan. Jadi kepada semua sahabat yang mendengar ni, cuba tanya diri sendiri, adakah kita nak memberi power kita pada orang lain? Ya. Dan ketiganya Abang nampak, iaitu kita mengharapkan somebody datang untuk rescue kita, ataupun kita mengharapkan makhluk datang tolong kita. So dalam situasi macam ni, Abadam dengan kisah COVID-nya, Abadam dah mula praktiskan doa. Dan I just want to share you personally lah. Selalunya kita selalunya lah sebagai kita punya cara sebagai orang Islam, kita doa selepas solat kan. But betul. Why? For me, yes, solat tu untuk membersihkan kita wuduk untuk menjauhkan kita daripada dosa, untuk mengingatkan kita bahawa kita kena disiplin, mengingatkan kita bahawa untuk menjaga waktu, mengingatkan kita ada pencipta. Tapi selain daripada solat, kita have 24 hours per day. Kita ada 5 kali solat, mungkin lebih daripada 5 kali kalau yang rajin membuat solat sunat, tahajud, solat duha, solat sunat solat sunat fardu semua tu kan. But we have other time yang I think easily lebih daripada 20 jam. Sebab kalau kita katakan total solat 4 jam lah, contohlah kita ada 20 jam yang mana kita boleh angkat tangan and doa je. For me, Talib Abadam sekarang praktiskan doa selain zikir. Why? And doa tu doa maksudnya even duduk tengah buat kerja pun doa macam tu. Yes, and Abadam nak cakap jugalah. And you know what I did? Abadam minta Allah masa solat tu, ya Allah, kau berikan aku kuasa untuk setiap kali ingat padamu dan berdoa padamu. Sebab kita ni akan absorb dengan pekerjaan, absorb dengan isu dengan anak-anak, rumah tangga dan sebagainya. Sebab doa tu, I just want to make it sebagai a way of life. Maksudnya Abang nak doa, dengan masa nak kereta pun nak doa, dalam kereta tengah memandu pun nak doa, masa membuat pekerjaan pun nak doa. Sebab I want to train my mind to sentiasa ingat Allah. Maksudnya Abang rasa kalau berdoa tu dia menjadikan diri kita tu berlatih, it's like a gym ataupun rutin supaya kita ni bukan jadi mangsa keadaan. Ya, sebab bila Abadam doa macam tu, I remember Abadam pernah bagi formula 1, 2, 3, 4, 5 kan. Yang nombor 2 tu iaitu thoughts, pemikiran tu Abadam nak tukar kepada doa. Adanya negatif tu kan Abadam doa, ya Allah, I need your help. Aku ni makhluk yang hina. Aku memerlukan bantuanmu. Aku memerlukan hidayah dan taufik. Dan aku juga memohon supaya engkau sentiasa memberi hidayah dan taufik kepada keluargaku, ibuku yang tercinta, isteriku, anak-anakku dan sebagainya. Semuanya makhluk ni semuanya pegangan Allah. So for one of my tips, Abang nak doa je sekarang. Maksudnya Abang Adam, kalau ikut yang Abang Adam share formula daripada filtering system, tahap kedua adalah fikiran, ketiga adalah emosi. I love it when you remember this. Revision. Keempat adalah tindakan. Kelima adalah hasil, keenam adalah impact daripada hasil itu. Maksudnya yang kedua tu adalah bila kita ada fikiran tu Abang Adam twist. So sekarang sebab kita ni nak bercakap tentang berlatih sebab sekarang kita Abang Adam nak train kita sekali, nak belajar latih kita daripada that negative thought tu, kita start mula ubah dengan doa. Am I right Abang Adam? Absolutely. Kenapa? Sebab kita dah tahu filtering tu sangat deep kan, kita tak sedar sebab dia banyak dah tertanam dan terbenam jauh di menusuk kalbu gitu, you know. Jadi benda tu kita tak sedar, kita memang tak sedar sampai it just triggers, it just happen. Sebab apa? Dia dah lama. Dan kita dah kata salah satu impak minda ni, dia sangat menyimpan emosi yang lama. Jadi kita akan ada trigger sebagai manusia. Jadi
dalam thoughts tu dia ada antara sedar dan juga yang tak sedar. Jadi Abang Adam ambil peluang yang sedar ni untuk berdoa. As simple as that. Contohnya macam some of you kan, macam rezeki, ada isu rezeki. Abang Adam doa je kalau ada rezeki pun, tak salah. Dan Abang Adam kata, ya Allah, aku nak mendapat rezeki ni, aku nak tolong orang. Contohnya, kan? Aku nak tolong orang. So you have to practice makes it perfect. Sebab hati kita pun, keikhlasan kita nak menderma pun, kita kena minta Allah juga. Sebab kita ni manusia, Talib. Maksudnya dalam keadaan kita menderma, kita tak nak ada riak, kita tak nak ada takbur, dan kita tak nak ada perkara-perkara yang menjatuhkan kita sebagai hamba Allah, kan. Jadi minta, ya Allah, kau jaga hati aku all the time tau. You nak pergi mana-mana, you nak bagi sedekah, ya Allah, aku nak ikhlaskan. Sebelum bagi sedekah pun doa juga. Baik. Ya, sebab tak nak jadi mangsa keadaan kepada orang lain. Baik. Sebab kita memang akan setiap hari macam Talib cakap kan, your mom got affected, dah mula ada. Walhal Talib telah belajar selama beberapa tahun ni. Nampak tak sebagai manusia? Ya, betul. Dia trigger juga pada. Engkau bukan saja belakang, engkau lah ketua kelas tau. So, kan? You imagine sahabat-sahabat kita yang kat luar tu, you know, betul, berapa orang yang dia orang tengah dengar kita ni, yalah senanglah Abang cakap, senanglah Talib cakap kan. Tapi I'm telling you, we all as a normal human being, memanglah kita akan ada trigger. Jadi kita ni sebagai orang Islam ni, gunalah senjata yang Allah bagi, iaitu doa. I'm talking about thoughts. Masya Allah. Okey. Jadi macam ni Tuan Shahrum bin Zainal Abidin ni, Tuan Shahrum ni dia kongsi. Alhamdulillah Tuan Adam lepas kelas bunda dah boleh detach dengan emosi-emosi negatif ni. Mungkin ini kekuatan saya dah hi bye je dengan emosi negatif. Bila ada emosi negatif, saya akan nampak emosi ni seperti entiti berbeza. Detach lah macam Abang ajarkan, detach. And I will not cling to it, but lambai-lambai je. Reflect diri sini, mungkin saya ada buat sesuatu kepada orang, mohon maaf pada Allah dan maafkan semua orang. Ya, and Abang nak cabar sikit lah kepada sahabat kita tu kan, sebab Abang juga membuat benda ni. Bila kita detach tu, jangan kita putuskan silaturahim, you know. Sebab kita Muslim, kita kena kekalkan silaturahim, tetapi jauhkan emosi daripada orang tersebut. Tu mencabar tau Abang. Memang pasal tu lah Abang tengah berjihad sekarang ni, nak menjadi pakar emosi. Engkau? Ya Allah, betul Adam. Saya setuju itu. Sebab emosi ni dia boleh menjatuhkan kita dan membangunkan kita. So kita ada dua pilihan, sama ada kita nak involve dalam emosi yang menjatuhkan kita. So Abang, as I said, Abang pernah ajar Talib benda ni kan, VK dissociate, visual kinesthetic, kita dissociatekan, kita ubah image kita terhadap orang tersebut. Ya, kita menganggap orang tu orang yang memerlukan pertolongan, kita memohon orang tu diberikan hidayah taufik. Everyone needs to doa for everyone. Lagi banyak kita doa for orang yang menyakitkan hati kita, lagi banyak pahala Abang rasa. And actually semua dengan izin Allahnya. Even kalau kita nak pergi ke lagi deep untuk nak kupas topik inilah, bukan nak kata apalah. Boleh ke orang tu nak menyakitkan kita kalau tanpa izin Allah tu? You think about it logically? Tak mungkin. Allah takkan hadirkan rasa sakit hati kalau Allah tak izinkan dia. Absolutely. Jadi bila kita nak spiritual kita lebih tinggi, kita dah ke level melihat orang tu dengan cara kita melihat anak kita, contohnya. Memang sometimes kita menyakitkan hati kita juga kan. If you think about this person require my attention, this person is a baby. I need to doa for this person. Contohnya macam Kaisan. Dia tak boleh doa untuk diri dia. So kita anggap orang ni, anak aku ni Kaisan, ya Allah, terus kita reframe dia menjadi orang yang memerlukan bantuan kita pula. Baru-baru ni Abang interview tau. Ini adalah orang yang bukan Islam lah. Abang interview dia. Memang kesian lah tengok ni. Sebab hidup dia, Abang faham Allahu Akbar, sebab dia memang didera oleh ayah dan telah ibu dan ayah yang telah cerai. Dan dia punya perasaan perasaan marah dan perasaan menyimpan dendam, tak nak jumpa ayah dia walaupun ayah dia masih hidup. Abang cakap satu je, I totally understand where you coming from. I have gone through everything yang you go through. I wish I have the person in front of me to say that I love him. Wow. So I told him, mata dia macam nak menangis dah. Oh ya ke? Subhanallah. I cakap dengan dia, Abang cakap dengan dia, mungkin you tak faham apa yang saya cakap. Ialah sebab I understand your emotion, sebab I used to be you. Oh, Masya Allah. I used to be you kan. So Abang katakan dengan dia, dalam hidup ni, I kata sometimes you kena percaya je orang yang lebih tua yang telah melalui apa yang lalui.
Mungkin sekarang you takkan percaya sebab you menggunakan your left brain to rationalize kan. Rationalize. So Betul. abang kata sekarang ni sebagai orang yang dah biasa dengan ilmu minda dengan emosi ni, I just tell you, emosi tu wujudkan you untuk either you motivated to belajar, sambung belajar untuk mempunyai ACC, contohnya anak ni lah ya. Dan dalam masa yang sama, dia membuatkan you penat sebab you masih mempunyai dendam. Dia macam terfikir tau, dia terpegun sekejap, dia fikir, lepas tu dia senyum, dia kata okay, insyaAllah saya akan, dia tak kata insyaAllah, dia kata I will try to do what, but I say it will be, abang cakap secara jujur, dia akan menjadi journey untuk you. You know, dalam journey ni you akan lebih kenal diri you. Dan cuma kita ni sebagai orang Islam ni, kita ni lagi untung lah sebab kita ada kadar dan kadar. Orang yang tak ada kadar dan kadar ni, dia anggap sebagai setiap tu sebagai, kalau kita kata konsep cause and effect tu, dia rasa dia tu effect je. Yang join seminar Impak Minda, yang join seminar Harmoni hari tu dah faham ya cause and effect tu. So tak payahlah nak kupas ya. Kita tak nak jadi sentiasa mangsa keadaan dekat bahagian effect. Kita nak pergi dekat cause. Jadi cause tu kita tengok setiap yang berlaku ni kenapa Allah hantar. Jadi memang sometimes bila kita dah kena macam sahabat-sahabat ni senanglah macam hari tu pun pasal susulan harmoni kan. Ada banyak soalan tubi-tubi, suami saya macam ni, suami saya macam ni, suami saya macam ni, macam ni. Lama-lama kau jadi efek. Kan? You akan jadi penat. You akan jadi, satu nanti akan jadi makcik yang sangat penat. Sebab baru-baru ni Abang Adam ada juga buat coaching pada orang yang agak berumur jugalah ya. Memang ada. Lepas tu bila Abang Adam cakap pasal ni, mula dia nampak okey. Dah nampak imbasan-imbasan lama tu. Kenapa dia dah nampak kuasa Allah dalam situasi tu. Kecil-kecil dia dapat merungkai bahawa itu untuk menjadikan dia lebih hebat dan lebih dekat dengan Allah. So secara kesimpulannya, Abang cakap sekarang, untuk yang rasa sebagai victim mentality ni, kalau you all kupas konsep tauhid iaitu berpaut pada Allah, mesti ada wujudnya Allah nak menjadikan kita lebih hebat sebagai manusia. Dan insya-Allah at the end of the day kita bersangka baik pada semua keadaan, yang buruk dan maupun yang baik. Dan at the end of the day, kalau kita yakin Allah itulah segala-galanya dan kita mendidik hati kita, Masya Allah, kita akan rasa lebih dekat tau. Masya Allah. This is from my personal experience. Dan kepada ramai lagi yang mungkin nak belajar tentang emosi dan joinlah kelas-kelas yang ada dalam pasaran ni kan. Sebab inilah satu investment you all untuk hati ni, kolbu ni, emosi ni, dia satu journey yang memerlukan 70%. Sometimes you all dengar hari ni mungkin dia jadi 10% je sebab you all tak faham. Sebab apa? You all tak jatuh lagi. Dan bila you all dah jatuh, you all dah dapat 70% tu. Sikit, lama-lama dia jadi bukit. Satu hari tu dia akan jadi emosi yang sangat keladak kan. So kita harus cari guru yang berilmu untuk mencari tools yang diperlukan. Macam baru-baru ni Abang Adam macam ya Allah, syukurnya itulah Abang Adam kata dalam hidup ni kalau kita nak fokus pada mengajar orang kan, best tau dia punya emotion tu. One of my student katakan, Encik Adam, I baru coach 15 orang tentang emotional. Alhal she's just a nurse tau Talik. Baik. Dia kata 15 orang tu dah mula nak memaafkan orang. I mean kecil-kecil macam ni, bukankah dia rasa best sangat hidup kita ni? Masya Allah, contributing beri manfaat. Ripple effect. Satu orang kepada 15 orang. You bayangkan 15 orang tu pula. Berapa orang pula ada 15 buat? Lagi. Yes. So itu yang kita nak hidup kita ni. Masya Allah. What a life mission ya Abadam kalau kita mangsa kan kita akan minta orang bantu kita. Kalau mangsa kadang macam contohlah katalah saya ni dalam filem Titanic tercampak keluar. So macam filem Titanic terus. So I'm expecting someone baling kat saya pelampung tu untuk diselamatkan dengan selimut untuk saya daripada mati kesejukan kan. Betul. Cuma dan itu kalau mangsa saya sibuk mencari orang untuk dia, saya bercerita jerit, saya minta perhatian, suruh orang tengok kat saya. If I'm remain as mangsa. Tapi kalau saya ambil pilihan untuk bantu dan sebagainya, saya sepatutnya bagi campakkan pelampung pada orang lain, insya-Allah. Itulah yang patut kita nak kena ubah tuan Madam. Betul. Macam contohnya Bonda cakap dalam konsep, contohnya macam pasal kematian tu kan. Bayangkan Talib kau bayangkan ini kan. Tiba-tiba yang katakan yang terjatuh dalam air tu ada 2 orang anak. Contoh Lepas tu si ibu tu dia ada satu pelampung aja. Kan? Si ibu tu ada satu pelampung. Lepas tu dia bagi satu pelampung tu pada satu anak contohnya.
Yang Ya. anak satu lagi aku rasa mangsa keadaan lah. Of Dia akan course. rasa mangsa keadaan. Tapi dia tak nampak dari segi sudut ibu yang sebagai makhluk yang mempunyai limitasi membuat pilihan. Yang mana waktu dia nak memberi pelampung tu mungkin dia terfikir anak ni memerlukan tapi dia tak pilih kasih sebab itulah resources yang dia ada. Ya. Ya. Barangkali Itulah. boleh share. Barangkali yang seorang anak tu pandai berenang, yang seorang ni tak pandai berenang. Mungkin tapi kalau kita nampak kekuasaan Allah waktu tersebut, satu pelampung tu dia memang dah jadi asbab, you know. Kedua apa nama si ibu pula membuat melihat ibu tu sebagai makhluk yang mempunyai limitasi. Ada ke logik kita nak punya baggage kepada si ibu sebagai mangsa keadaan? Kalau kita rata-rata lihat semua kita yang mendengar ni, memang kita akan ada isu dengan perasaan marah dengan ibu sebab pilih kasih lah, contoh. Tetapi semuanya manusia, ya Allah, ya Tuhanku. Dan Abang cakap ni pun, setiap kali Abang, sebab Abang nampak even among my children, so I always tend to rationalize kepada mereka that you are enough, you are enough, you are enough. Sebab bila kita cakap pasal emosi ni Talib, dia dah lama berkumpul mangsa keadaan. Aku tak pandai. Aku ni goblok contohnya kan. Macam-macam lah. You know, because I'm talking from my own experience Talib. Abang bukan ambil textbook. Tak. I'm talking about my experience. That's why Abang mempunyai inspirasi nak menjadi orang yang tahu pasal emosi datang dari mana. Minda ni wujud kenapa. So that we are able to help people continuously. Kan? InsyaAllah. InsyaAllah. Betul. Faham. Masya Allah. Syukur sangat-sangat Abadam. Thank you for the sharing dan sebagainya. Masya Allah. Talib. Ya. Adam, ini satu benda yang ibu nak share dekat Iconic. Ibu tak sempat nak beritahu Adam. Selalunya kita orang kongsi-kongsi. Lepas tu we be very busy, so tak sempat. Ibu nak share live kat sini. Okay, Talib, talking about emotion. Okay, this is a case study Adam. Ibu ada record semua tahu. Subhanallah. Talib, ini kisah. Patient ni, Aniah tahu, patient ni jumpa Aniah. So Aniah kata, Mak, I think Mak tengok kes ni because Aniah boleh nampak ibu dan macam lah. Kita orang dah ada bahasa kita, okay. So bila patient tu masuk, okay, so, ibu dah diagnose lah. Okay. So what I did, bila nak buat surgery, imagine nak taruh obat pun tak boleh buka mata ni. He cannot. So I said, okay, if you don't open your eyes, because dia banyak protective mode, otak ular, you know. Children who are very abused, dia banyak otak ular, so survival. Dia takut fight, flight, freeze. Itu sistem itu dia. Ibu nak cakap, nak tambah sikit pasal anak punya isu emosi ni sebagai parent yang kita tengah belajar benda ni. Bayangkan Talib, dia nak buka mata pun dia tak boleh. Maksudnya dari kecil dengan besar, dia hidup dengan punya perasaan tak dijaga ataupun tak dilindungi. Yes. Sebab macam ni tau, anak ni dia memerlukan parent. Nak tak nak anak ni melihat parent ni sebagai orang yang harus melindungi. Abang cakap ni kepada yang mempunyai anak ni, contoh sebab Kaisan kan. Kalau dulu kalau kita kata kalau anak menangis, macam contohnya orang tua, I'm talking about abang tak nak cakap apa sangat sebab one of the bangsa ni, abang punya dua bangsa kan. Satu bangsa ni dia orang kata kalau anak tu menangis kau biarkan untuk nak menyebabkan dia kuat. Tetapi psychologically bila kita tak ambil anak tu ataupun tak jumpa dia ke, tak attend to the anak, dia rasa dia terabai unconsciously. Walaupun dia pada fasa baby. Of course, dia dah sponge yang dia melihat keadaan tu sebagai satu keadaan yang aku tak diendahkan. Sebab you rasa logik tak Allah bagi anak tu untuk teriak, menangis. Itu suara natural dia. Dia tak ada logik ya aku nak menangis sebab aku gerang dengan mak ayah. Tak ada. Kan? So itulah fitrah dia. Sebelum ibu sambung cerita abang nak cakap jugalah. Maksudnya fitrah ni dia dijadikan begitu untuk parents belajar tentang psikologi anak juga. Baik. Ya, dan Dr. Ania pun pernah cerita dengan abang Adam benda ni yang mana security dah tak ada. Kedua, dia dah rasa wujudnya satu keadaan bila kita suppress dia punya nangis tu. Abang Adam belajar daripada psikologi juga. Dia kata lama-lama anak-anak tidak ada confidence untuk bersuara. Kita cuma rasa menangis ya Allah, you all tahu tak recently Dr. Ania share dengan Abang Adam apa yang dia belajar which is so psychologically written by a parents dan juga orang yang belajar psikologi ni memang orang yang berilmu lah ya. Dia kata you are suppressing the children's confidence walaupun menangis. And nak tambah, and that is why
kita semua ada fear of public speaking. Bila nak bercakap dengan orang, kita rasa fearful. Daripada kecil, bila nak cakap anak tu, control your emotion, indoor Tak boleh nangis. voice. Nak menangis kan? Shh, shh, shh. So, bila macam tu, dia nak bercakap, itu yang kita jadi fear of public speaking. Nak bercakap depan orang takut. Lepas tu nak geram dengan anak tu pula. Itulah mak suruh kau pandai-pandai cakap, tak nak cakap. Kau, habis kau. Itulah. Kan? Sekarang yang ibu tu kan. Okey, Bonda teruskan. Faham. Saya ingat lagi masa mungkin saya tambah sikit. Saya ingat lagi bila kena masuk pertandingan, bila cikgu paksa masuk public speak, syarahan wakil sekolah, saya bercakap Adam, bila naik je pentas, saya terus menggigil, saya tutup mata, saya bercakap. Sepanjang habis ceramah tu, syarahan tu, saya tutup mata sebab I cannot stand to see people. Padahal dia main je, dia tak peduli. Alah, siapa dah budak ni kan? Tak ada siapa tengok pun, tapi punya takut kan. Dan bila tu, dari mana datang that fear tu? Sebab kita akan menjadi fear mesti satu perasaan ataupun event yang pernah kita lalui. So bila this yang saya tengah belajar sekarang, dia tengok actually semuanya daripada kecil. So kalau ikutkan baby, dia tak ada fear. Dia nak menjerit, dia nak lapar, dia menjerit. Dia free. But semakin kanak-kanak tu membesar, kenapa jadi takut nak bercakap? It's all because of us, cara kita besarkan. Faham, Masya Allah. Masya Allah, Alhamdulillah. Okay, Bonda punya cerita pasal patient tu. Tak apa. So betul lah macam Adam kata, children needs two things, attachment and authenticity. So itu akan deep lagi lah. Itu tak cakap. Okay, attachment. So children yang tak ada dapat attachment, so dia punya view of the world. That's why Donald Trump. You look at Donald Trump, Adam, cuba dengar lagu John Lennon. Mother, you had me. Semalam tak ada boleh nyanyi tau. John Lennon, dia kan John Lennon, cuba tahu perkataan lagu dia. Mother, you had me but I never had you. Then father, you left me. So it's a very painful childhood. Donald Trump pun, why is he so nasty? Because he live in nasty world. Kita cuba tengok Steve Jobs. Muka Steve Jobs pernah senyum tak? All people with difficult childhood. Very serious. Childhood. You're very serious. Have you seen Steve Jobs smiling? Yes. And these are the people who achieve very high. So Bonda selalu fikir, sometimes a lot of damaged children will go so high because you have to start proving this. Cuba kita perhati betul-betul. And so Bonda throw je. Just to add on to the hamba Allah yang ibu nama itu, ada juga pernah terbaca, he achieved so much, but because Abang pernah cakap exhaustive tau emotionally, and emotionally so drained, yang membuatkan mind, body, soul tu sampai ada penyakit yang kita kata, ialah keadaan penyakit tu datang dengan izin Allah. Tetapi nampak tak konsekuensi kepada setiap perkara dalam dunia ni? Achieve so much tapi tak rohanian tu tak ada balance, menyebabkan body react negatively. Yes. So kata kehidupan tu dia badan sihat, harta banyak tapi hati sakit. Ni stres. So once you okay. So about this boy, dia graduate overseas, ambil course engineering, mak dia kuat kan. But when I saw him, it's a very painful child. So Bonda pun cakap, okay staff tak apa, saya buat healing dulu. So Alhamdulillah ibu buat healing untuk dia, just sekejap saja. Mak dia pun, okay, you also need to heal lah. So dua-dua sekali buat healing, dua orang sekaligus. So forgive something lah. Lepas buat tu, okay, I'm ready. So Adam, terus ibu buat procedure, walaupun mata tak boleh buka, but deep inside me I know it's going to be okay, because ibu tahu dia punya emotion spiritually dah naik dah. Subhanallah, ibu keep the video Adam. Ibu keep the video of the laser. Ada nak cakap juga ibu ni, minta maaf sangat. Bonda ni kan, okay macam ni lah you all, minta maaf sangat saya cakap sikit saya bukan nak promote Bonda. Akal kalau nak jadi doktor yang baik, doktor yang bijak tu, minta maaf, I mean, I have been involved in this healthcare business for how many years? Talib kan? Dalam 8 tahun lah, Alhamdulillah kan? Dan saya dah nampak tau, ramai orang yang bijak, trust me you all. Ramai doktor yang bijak, tapi namanya orang yang mempunyai perasaan untuk melihat orang lain dan mempunyai satu emosi yang ingin membantu untuk jernihkan emosi semua tu, tak ramai. Bonda buat tu Abang Adam, out of love. Saya nampak orang out of love. Yes, kepada siapa-siapa yang punya masalah mata, jemput, datang ke Iconic. Saya cakap jujur, sebab the values, Masya Allah, bukan hanya merawat mata, tapi insya Allah kita ingin membantu hati juga.
Ya. InsyaAllah. So doktor yang bijak memang ramai. Alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah. Tapi untuk mempunyai satu keadaan yang punya nak faham perasaan orang, nak merawat hati, I don't think many lah. So I dengan rendah hatinya menjemput you all datang ke Iconic untuk cek mata ya. Dan inform lah. Iconic sebab satu cantik, kedua air minum kopi tak berhenti, air sedap tak berhenti, makanan banyak. Lepas tu dan Abang dah cakap juga. Macam Talib, sebab Talib dah pernah buat mata tu kan. Abang dah ingat masa Talib datang tu mata Talib berair. Oh, of course lah madam. Bukan baik aku beraung lagi. Datang daripada transformasi emosi juga kan Talib kan? Ya, sangat. Kita lah orang tak biasa tengok bisi-bisi tu semua kan. Bila tengok Allah teruja, rasa excited. Teruja sangat. Jemputlah. Memang saya sangat jemput datang sebagai sahabat, dan kalau you rasa sesuai, buatlah. Dan guna nama Adam ataupun apa kata, jumpa kat 7-Eleven kelas apa. InsyaAllah dapat something, insyaAllah ya. Itulah, Masya Allah. Bonda, sorry mengganggu banyak sangat ni. Apa, faham. I know when you have to let it out kan. Okay, thank you for that. Okay, so Adam, Ibu simpan that video because Ibu akan present this internationally where I go, I'm going to show. Ibu dah buat smile mungkin dekat 7,500 mata for the past 7 years. Masya Allah. Dah 7,500 mata dah buat, syukur. Talib, Bonda tak pernah tengok cara laser tu kena mata tu. Even to the most alim ustazah ke al-hafiz ke imam ke yang agama kuat, tapi Bonda tak pernah tengok. Sebab the key thing is that Adam kata emotional quotient tu. So that's why there's something called, your Google perkataan ni, spiritual bypass. Banyak orang dia buat spiritual bypass. Dia pergi amalkan segala aktiviti spirituality, tetapi emotion dia, so they call it spiritually matured but infant emotionally. Dia tak connected pun, dia tak grow together. Dia dia pergi lari terus. Ini kita nampak orang kan main lagi belajar agama, sembahyang, tudung labuh, tapi subhanallah marah anak, kutuk orang, viralkan orang, suuzon pada orang, intip. Ya Allah, Bonda baca tadi penyakit hati, tak ada orang suka mencari salah orang, intip-intip. Allah, kesiannya. Tapi orang beragama, ini bahaya sebab tak faham ini. So emotion is everything, because emotion terletak dalam qalbun salim. Itulah nak jumpa Allah. Okay. So, okay, now, so this boy Adam, bila Ibu buat, memang masa nak taruh tu dia takut, bukan habitual kan, boleh buka, tapi he was okay, I'm ready, shall we start? Boleh kita muda sayang, boleh, okay, baca bismillah, baca fatihah dengan hati sambil tenang. And then bila buat tu, masa buat tu Adam, tangan dia tanya, penuh, Ania kata, mak, this boy penuh eczema. Bonda ni kalau eczema banyak, Bonda agak dah, mesti banyak temuan kat dalam ni. So, muka dia eczema, muka dia berkerut macam tu, sini eczema tadi penuh hitam. So lepas healing, lepas buat tu so smooth, so cepat, power dia pula jenis 700 silau 100 lebih kat 900 power. Tinggi. Dan mak dia kata dia berangan nak buat dengan Bonda masa mula operation dekat Prince Court tahun 2008. So for 13 years dia simpan cita-cita nak buat dengan Promoya. Masa tu budak tu sekolah menengah lagi. Allahuakbar. So Talib, lepas buat tu, subhanallah, he became so different. And if you want to see, dia bagi testimoni ni, sampai staff dia kata, kami tanya satu soalan non-stop, dia cakap, sebelum tu dia macam masam. Lepas tu dalam senyum, itu tak apa lagi, Bonda dah suka dah. Datang cek semalam. Talib, Bonda ambil gambar. Ania, dia tak tunjuk gambar tu Adam. Dia punya eczema yang hitam tu, and then before he left, I said, you know what? All this eczema will go. You tengoklah nanti. I just say that. Please go back and amal. So bila mak dia masuk, ternampak tangan dia, tali yang hitam tu jadi putih. Mak dia pun kata, saya pernah masa saya ingat, masa pernah buat tu, saya tengok tangan anak, kenapa anak aku tangan hitam macam ni? Sekarang within 1 week, yang hitam tu dah putih, eczema kat sini pun dah kurang. So Bonda ambil gambar. Subhanallah. And then mak dia angguk-angguk macam ni. He said he's no different because dia ada dendam. Saya kata, Prof, saya ni tak tahu, saya tak nak anak saya hidup dengan dendam. So, when he let go dendam, yang Bonda suruh dia forgive orang tu, dalam masa mungkin dengan Bonda 15 minit, subhanallah, is all gone. Nampak tak kesan emosi? That's why Bonda nak sangat Talib, nak sangat tanya diorang ni, nak tak kita buat
secara besar-besaran kita healingkan seluruh remaja. Itu another special program kat Puan Muhayati. MSOS. Yes. Itu kita dah buat kan. InsyaAllah. Pada remaja-remaja nanti insyaAllah. Sangat-sangat. So, Ini bila bonda cakap macam tu, sorry to interrupt. Spiritual versus emosi yang tak matching tu. Emosi tu adalah duduknya akhlak. Lepas tu bonda dah cakap indeks akhlak kebangsaan, akhlak kebangsaan. This is the direction. This is the mission bonda. That's why dalam iconic masa kita buat center dulu, bonda dengan Adam kami kata correcting your sight. Sight ni mata fizikal boleh jadi 6 dalam masa 2 minit insyaAllah. Tetapi improving, I never say correct, improving your vision in life. Vision itulah qalbul kita, mata hati kita. Dan nafsu kita tarik daripada lawamah, amarah, itu naik, dia normal. So kita nak hari-hari we are growth mindset, we are work in progress. So kita tak blame orang. Dan bonda tengah duk belajar pula tentang cara why people are not happy because of trauma. So sekarang ni Talib, bonda tengok orang kan, tak judge, tak marah, kesian, dan bonda assess bisul dia besar mana, ada besar buah lemon ke, besar buah langsat ke, atau tak ada bisul. Because how uncomfortable you are with your life is a direct proportion of your bisul. So kalau trigger yang berlaku tu sebenarnya Allah beri trigger supaya you tahu you ada bisul. Itu saja. And why people yang dekat dengan you saling menyakitkan hati you, sebab kalau you ada bisul, orang paling dekat yang sakitkan hati you. Betul. Itulah bisul banyak konsep sabar. So Adam, thank you. Ibu lega, Adam, Ania, dia ada how. Dia train about emotional coaching. Emotional coaching is everything anak bonda. Please, jangan saya nak beli back coach. Okay? Buat emotional coaching. Kau orang ni pasal coaching itulah, coaching dan marketing lah, strategi lah. Semalam Adam, datang cek mata bonda dah nampak bekas eyeliner. Ini awak semayang syak tak semalam? Semayang, tak sah wuduk. So bonda cuci mata, menyesal pergi beli eyeliner RM20 je tapi semayang tak sah. Itulah dia. So maknanya kita siapa datang kat center, kita niat orang tu bahagia dunia akhirat. And then remember you all, bila kita terapis ni bukan nak suruh tenang di dunia you all. Nak suruh tenang dengan diri dan dengan Allah. That is what Ania and Adam insyaAllah boleh buat. Thank you Adam. Just nak add on to the cerita yang bonda bagi tu. Kalau kita keluar daripada kepompong anak beranak ni, kita tengok daripada sudut luaran dan juga daripada bukit, kita tengok dia orang kat bawah kan. You bayangkan kalau 2 orang kali anak yang mempunyai dendam selama wallahualam mungkin 20 tahun, you just think of it, and dia mampu berubah sebelum dikahwin. Bayangkan dia punya impact kepada bakal isteri dan juga anak-anak. Maksudnya the vicious cycle dah berhenti tau. Sebab Abang Adam yakin apa yang berlaku pada anak ni bukannya datang dengan perasaan rela hati oleh si ayah ke si ibu. Sebab mereka juga melalui satu cycle yang sangat deep yang menyebabkan mereka macam tu. Kan, setiap kali Abang Adam interview, macam bonda punya cerita ni patient. Abang Adam pula interviews dan juga dengan staff, you know, yang memang kalau kita go deep, memang dia dah timbul lama tau. And bila kita audit parents pun macam tu, dan nenek ayah, nenek dengan datuk pun macam tu, kan dah banyak generasi, you know. That's why kita nak berhentikan cycle yang sangat deep ni supaya kita punya masa depan ni lebih bersih dan lebih tenang. You know, lebih tenang, dan at the end of the day win-win lah, ecological lah Talib kan. Betul. Jangan kita tengok rezeki itu hanya dari segi wang ringgit. Rezeki itu datang ketenangan dulu. I tell you lah, you have so much of money, kalau tak ada ketenangan, kesian lah hidup kan. Ya, dan semalam saya ada kawan-kawan share di mana dia ada seorang wanita tu bawa satu beg penuh dalam visual tu ada duit penuh atas lantai. So penceritaan dia, narration dia adalah seorang wanita ni datang hospital. Dia ni ada sakit lah, if I'm not mistaken, cancer lah kot. Dia kata, okay doktor, I have all this money, save my life. Doktor kata, no, kita tak boleh beri jaminan dan sebagainya. Lepas tu dia, macam mana conversation tu berlaku, dia mengamuk kat hospital tu, dia tabur duit tu. Dia kata tak guna, kedua ada duit banyak macam ni, no point. Dia just buang duit tu macam tu kan. So dia kata, what's the difference? I should just mati je lah. Kenapa aku nak kena tunggu apa lagi? Dan dia lari dah. I think dia bunuh diri. Na'udzubillah min zalik. So at the end of the day, apa Abang cakap is perfectly true. Macam hari ni kan kita tengok kawan-kawan kita dah, macam I do some of my friends yang buat bisnes sekali. Hari ni sedang saya dapat tahu dia dah ditidurkan 4 hari. Hari ni hari kelima lah. So we still contacting the team. Actually
kita selalu saya selalu visit dia punya team untuk tengok apa benda dia punya susunan SOP dan sebagainya. Dan tengah menantilah. So kita sedang berdoa. So at the end of the day Abadam, betul kita ada drive, kita ada mission dan sebagainya. Hari ni hari kelima, kita tak tahu lagi apa cerita dia, bagaimana apa keadaan dia dan sebagainya. Dia masih lagi ditidurkan, belum lagi ada reaksi Siapa positif. tadi? Siapa? Bunda tak kenal dia our business Kawan. team lah. Oh, kawan. Okay. But actually our client lah. Cuma sedang berdoa lah, semoga sekarang ni tak tahu nak buat macam mana. Serius Abadam, kalau tanya pun kami hanya boleh bercakap dan berbincang, kita doakan je lah. Itu as even now bercakap pun tangan rasa berpeluh dan sebagainya, mengharapkan dia kembali okey. Kan, mengharapkan dia kembali okey. Orang yang baik, orang yang pergi surau, orang yang di masjid, seorang ayah yang baik, masya-Allah, seorang bos yang baik, kawan yang baik. Allah sayang dia. Ya, kita doakan yang terbaik Talib. Kalau betul apa yang bagus untuk beliau ialah begitu, untuk rehat, kita kena yakin itulah takdir Allah kan. Sebagai kita yang mendengar, kita yang melalui, kita rasa sedih. But kita kena reflect balik kesedihan kita tu akan kenapa, you know. Sebab kita pun nak jaga emosi kita supaya kita memberi yang terbaik kepada keluarga mereka dan juga kita. So, detach emotionally dengan makhluk tetapi kita berpaut pada mak Allah. Yakin inilah satu yang terbaik. Pasal doa ni, Abang nak juga habiskan juga, kita sebagai Islam, kita beri doa untuk dapat kaya. I believe that. You know. Ya, betul. Kaya untuk apa? Kita nak tolong ramai orang. Setuju Abang. Kita nak jadi orang Islam yang memberi manfaat. Dan memang kita tahu dalam dunia ni memerlukan wang ringgit untuk kesinambungan hidup. Bayangkan macam sahabat Khalid tu, Allah, family macam tu kita kena tolong. You know? You know? So please doa and untuk memberi yang terbaik kepada diri dan juga orang lain lah. Tak salah nak jadi kaya tapi kaya bukan untuk korun tapi kaya untuk memberi manfaat. Khalid, tadi Uncle baca hadis Adam, for all of us, siapa yang sakit, dia kata, masuk hadis, seorang mukmin tu terkentusuk di duri, dia susah hati, dia sakit, dia demam panas satu malam pun ampun dosa. So good news is dalam Islam ni, kita apa suasana kalau kita merasa daripada Allah dan kita redha. You are always, itu magic orang mukmin ni, susah sabar, senang syukur. We only sabar syukur saja. So ingat you all sakit, in fact dia susah hati, you risau, you sakit, you lawan dengki, semua dapat pahala. Any negative emotion dapat pahala, provided you know you want to correct it and sedar. Masya Allah. Betul Bunda, exactly Bunda. Masya Allah. Kita tak tahu bila cara kita macam mana nak balik ataupun sedang akan Allah uji tu macam-macam macam-macam. Masya Allah. Jadi Bunda, thank you so much. Abadam, thank you so much. Thank you Adam. Thank you. Tania. Alright. Terima kasih banyak-banyak. Thank you. Assalamualaikum. Berziarahlah di Iconic tu ya. Masya Allah. Abadam, thank you so much. Saya nak beritahu kepada kawan-kawan saya sebelum yang mengundur diri. Macam ni, siapa yang nak buat perubahan kehidupan, saya nak beri cadangan lah. Nak beri cadangan siapa yang nak belajar dengan Abadam secara in person. Ni saya bagi cadangan je. Siapa yang rasa yang nak ubah, nak shift, nak belajar lagi, nak go in deep dengan Abadam, saya nak cadangkan untuk ada satu sesi interview, sesi temu duga dengan Abah Adam dengan tim Abah Adam yang akan in charge ni melalui nombor telefon 012, saya tuliskan 012 796 1268. Okey, KK, siapa nombor phone ni KK? Siapa ni? Awak tulis situ, simpan kat situ. Nama dia adalah saya tak pasti nama dia siapa, tapi saya akan letakkan di situ sebagai coach with Abah Adam. Okey, coaching ni bukan bag ini coaching with Abah Adam. Okey. Abah Adam akan go through kita punya timeline. Abah Adam akan tengok sebab apa Abah Adam kena interview. Kenapa kena interview? Macam tak kerja je. So Abah Adam nak understand. Setengah orang luka dia berbeza-beza. Luka dalaman ke, luka luaran ke, luka lama ke, luka yang macam mana. Jadi treatment dia pun berbeza-beza. Kita demam pun tak boleh bagi ubat cerit-berit. Lain cerita, nanti sembelit. Jadi begitulah dia. Saya letak kat situ nombor telefon tu 012 796 1268. Alhamdulillah, saya letak nombor yang betul. WhatsApp dia kalau call panjang cerita, tapi kalau nak tanya in detail pun boleh. Sekarang boleh tanya yang berminat sebab Abah Adam buat berdasarkan apa tu
berfasa. Small group, very impactful. So dia bukan macam ramai-ramai, tak. So that's why dia perlu go one by one. Tapi Abang Adam akan tengok apa yang sesuai. InsyaAllah kita doakan Allah izinkan, Allah turunkan ilham atau kongsikan ilham berdasarkan pengalaman Abang Adam, supaya kita dapat belajar sama-sama. Okay? Jadi saya nak ucapkan terima kasih kepada semua yang bersama kita, dan saya nak ucapkan jutaan terima kasih kepada semua subscribers kepada Prof Buaya TV. Rupanya si Alif ni punya bijak, dia letak dekat ujung tu, tekan sini. Kalau korang dekat YouTube tu, korang boleh tengok tekan sini, korang tekan je, rupanya boleh tekan subscribe. Macam aku memang dah subscribe lah. Susah juga tau nak sebut subscribe ni tau. Subscribe. Okay, bila dah subscribe, Alhamdulillah you guys boleh share juga. Share live ni di Facebook dan juga share live ni di YouTube. Rupanya bila awak tekan button share tu, saya tekan button share, dia tanya, kau nak share kat mana Talib? Dekat WhatsApp, dekat Facebook, Twitter, lepas tu ada tulisan apa talk bahasa Cina, aku tak tahu benda apa tu. Blogger, Reddit, Pinterest, Tumblr, semua boleh. So aku letak dekat WhatsApp, so aku WhatsApp je grup-grup yang ada. Termasuklah di WhatsApp status saya copy link ni, aku letak dekat WhatsApp status aku sekejap lagi. Jadi kita share. Sebab apa kita share ini antaranya? Sebab tadi 6 perkara tadi bersedekah. Barangkali inilah menjadi, mudah-mudahan saya minta Allah bantu saya, kesian kat saya. Allah ni maha baik, Allah ni maha sayang, maha penyayang, kesian kat saya. Inilah dia, dengan simple link ini saya kongsikan. Saya tak tahu di jiwa manakah, di hati manakah dia akan sampai menyentuh mereka, untuk mereka belajar dengan lebih mendalam lagi daripada Bunda dan Abang Adam dan Dr. Ania dan sebagainya. Sebab apa? Ramai kawan-kawan saya yang sebelum ni terjumpa dengan 7am, tapi hari ini menjadi ahli keluarga yang sangat akrab. Ya. Saya sangat yakin berapa ramai kat sini, you guys boleh tak tolong doakan orang yang mungkin pernah tag anda, orang yang anda dapat terima link daripada saman, tolong doakan orang tu. Saya tahu Tuan Syarul antara orang yang sangat rajin share, Cikgu Oshin, ramailah. Saya rasa kalau nak sebut nama memang ramai kat sini yang sangat baik, sangat-sangat penyayang. Terima kasih banyak. Percayalah, what you give, you gonna get it back. Even if it's not you, mungkin keturunan you. If not here, kat dunia ni, pastinya di akhirat. InsyaAllah. Janji Allah tu pasti, walaupun sebesar biji sawi tu, Allah pasti akan balas. Kerana Allah ni sangat malu kalau seorang hamba ni buat kebaikan, dia tak dapat manfaat apa-apa. Dan Allah sangat malu bila hamba ni menandatangan, minta bersungguh-sungguh, tidak dimakbulkan. Allahu Akbar. Allah ni sayang sangat kita. That's why Abang Adam kata, doa ni tak ada sejadah, tak ada wuduk. Dok mananya nak berdoa tu tak perlu nak tunggu wuduk. Jadi sekarang pun boleh berdoa, teruskan berdoa. Okey, dan pakcik berceloteh dan bersenandung dengan korang. Terima kasih banyak beri peluang pada saya, Abang Adam, Tania, rakan-rakan di belakang tabir, Alif, Syami, Bunda, Hakimah dan rakan-rakan yang lain lah. Tim kita semua, walaupun anda di belakang tabir, tapi Allah akan lipat gali gandakan. Tanpa tugas korang, tanpa support daripada korang, kami pun tak boleh nak live, nak berkongsi dan sebagainya. Maksudnya pahala anda jauh lebih banyak daripada kami, insyaAllah, mudah-mudahan. Okey, terima kasih banyak. Dengan itu saya mengundur diri. Terima kasih. Teruskan bersedekah pada sendi-sendi kita, iaitu silakan untuk berdoa, insyaAllah ya. Baik, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.